Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang persenyawaan dan kehamilan. Apakah maksud proses persenyawaan? Persenyawaan bermaksud proses percantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Selepas persenyawaan, seseorang perempuan akan mengalami proses kehamilan. Zygot mula terbentuk dan membesar di dalam uterus sehingga kelahiran. Ketika hubungan seks berlaku, berjuta-juta sperma akan masuk ke dalam faraj wanita dan bergerak ke tiub falopio, di mana di sana satu sperma akan bertemu dengan ovum, di mana nukleus sperma ini akan bercantum dengan nukleus ovum. Itu yang dimaksudkan dengan proses persenyawaan. Okay, kita tengok pula proses persenyawaan dan penempelan embrio. Okay, pertama, sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Kedua, jika ovum hadir di tiub falopio. Okay. Ovum akan hadir di tiub falopio jika seseorang perempuan itu berada pada fasa subur. Persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiub falopio dan membentuk zygot. Ini adalah rajah menunjukkan proses persenyawaan yang berlaku di tiub falopio. Selepas persenyawaan, zygot membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut sebagai embrio. Embrio akan menempel di dinding uterus sehinggalah proses kelahiran. Baiklah, ini tadi yang saya nyatakan. Zygot berkembang menjadi satu berbola sel yang dikenali sebagai embrio. Embrio menempel pada dinding uterus seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okay. Embrio menempel pada dinding uterus. Embrio yang telah menempel pada dinding uterus akan berkembang menjadi fetus yang menyerupai manusia atau bayi. Proses ini dinamakan sebagai kehamilan. Selepas kira-kira 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui faraj wanita. Baiklah, mari kita lihat perubahan embrio menjadi fetus seterusnya menjadi bayi sehingga dilahirkan. Pada minggu pertama hingga keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Embrio mempunyai ekor yang kecil. Baiklah, di sini tidak kelihatan jelas seperti manusia kerana dia mempunyai ekor. Kita tidak nampak tangan dan kakinya. Okay. Pada minggu ke-7 hingga ke-9, hidung dan telinga dan jari akan mula kelihatan. Pada minggu ke-10 hingga ke-19, embrio akan kelihatan seperti bayi. Embrio kini dipanggil sebagai fetus. Pada minggu ke-10 hingga ke-19 kita tak sebut embrio, tapi kita dah mula sebut dia sebagai fetus. Pada minggu ke-20 hingga ke-37, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi di mana semua organ-organnya telah terbentuk dengan sempurna. Pada minggu ke-38 hingga ke-40, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix kerana pada waktu kelahiran, kepala yang akan keluar dahulu. Dinding berotot uterus mengecut dengan kuat. Amnion pecah. Amnion ini dikenali sebagai cecair ketuban dan bendala amnion dibebaskan. Fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan.
Ini ialah proses kelahiran. Kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Embrio akan membesar dan berkembang dalam satu pundi yang dikenali sebagai membran. Membran dikelilingi oleh membran yang dikenali sebagai amnion. Amnion mengandungi bendaleh. Dalam ni ada cecair untuk melindungi fetus daripada kemalangan, hentakan atau kecederaan. Ada satu ujian yang dikenali sebagai ujian amniosintesis, iaitu sejumlah kecil cecair amnion dikeluarkan dan diuji untuk mengesan beberapa jenis kecacatan kelahiran seperti sindrom Down dan pengecutan otot. Itu sebab kecacatan pada fetus boleh dikesan dari dalam kandungan lagi. Nama ujian itu ialah ujian amniosintesis. Baik, mari kita lihat apa yang ada pada fetus ketika berada di dalam uterus ibunya. Okey, yang pertama sekali adanya plasenta. Plasenta terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Okey, plasenta ya, atau dikenali sebagai uri. Selepas itu, adanya tali pusat. Ya, tali pusat ialah tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta. Okey, fetus berada di dalam bendaleh amnion. Okey, plasenta melekat pada uterus. Jadi dia ada satu tiub yang menghubungkan. Okay, terdapat salur darah di dalam tiub untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Mengangkut darah daripada fetus kepada ibu, dari ibu kepada fetus. Okey, sekarang kita tengok pula dinding uterus. Okey, dinding uterus terdiri daripada dinding berotot. Tempat embrio menempel dan berkembang sehingga 38 ke 40 minggu kehamilan. Baiklah, kita tengok pula amnion. Amnion merupakan membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendaleh. Amnion ni menyelaputi fetus dan dalamnya ada bendaleh. Fetus ialah embrio, asalnya zygote, lepas tu embrio dan membesar menjadi fetus. Kemudian kita tengok pula bendaleh amnion. Bendaleh amnion ini ialah cecair yang ada di dalam kantung amnion. Bendaleh amnion ni penting bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Baik, inilah fungsi plasenta, tali pusat, dinding uterus, bendaleh amnion dan amnion terhadap fetus. Okay, sekian dulu penerangan daripada saya. Hingga berjumpa lagi. Terima kasih.